Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Semua sihat hari ni? Alhamdulillah. Semoga sihat. Alhamdulillah. Terus sihat. Jadi baki-baki dia. Baki-baki. Tak boleh bilang. Tapi nak tak nak kena mengajar juga kan? Nanti kan sedih pula Zaza tak datang. Oh rindu. Alah alah alah. Rindu sampai ke mana tu Fitri? Sampai ke hati. Masya Allah, tabarakallah. Jazakillahu khairah. Masya Allah. Ada juga orang rindu yang kan tak ada orang rindu. Oh, mestilah rindu. Masya Allah. Okey, hari ni nak belajar ke tak nak? Nak belajar. Mana boleh tak belajar? Potong jari tak belajar. Ustazah Sakinah kalau datang tak belajar. Hailah. Ruginya macam tu kan. Okey, muka surat berapa kita hari ni? 467. Tapi saya tak nak mengajar yang itu. Tinggalkan saja. Sama je. Kak Som kata sama aja. Kak Som dah pandai dah. Sama aja dah. Tak payah baca, semua sama. Tinggalkan saja. Sama saja betul. Dia bincang-bincang itu juga. Pusing sana, pusing sini sama benda juga. Saya ni pula tak suka nak cakap benda yang sama banyak kali. Kan? Kalau tengok ceramah saya pun takkan benda tajuk sama. Ya lepas 3 tahun baru tajuk yang lain. Takkan 1 tahun tu takkan ada tajuk yang sama kalau saya ceramah. Okey, hari ni kita masuk muka surat 471. Ya, 471 kita akan bincangkan tentang menjaga nikmat Allah. Dapat semua? Okey. 471 menjaga nikmat Allah. Baik, kita ada point A, B dan C. Hari ini Ustazah cuma nak masuk point A sahajalah. Perbincangannya pun agak panjang untuk point A. Mudah-mudahan ya kita dapat manfaat bagi point A ni dengan sebaik-baiknya. Baik, point kita yang A di sini akan membincangkan tentang syukur dan kufur kepada nikmat Allah. Apa beza antara syukur dan kufur? Okey, syukur dulu. Syukur macam mana? Syukur apa saja yang Allah berikan, sama ada baik ataupun tidak, kita kata Alhamdulillah. Oh, itu syukur. Kalau kufur? Opposite. Cik cakap orang putih. Opposite. Okay, opposite. Macam mana? Maknanya kita tak syukur lah. Apa yang Allah beri, baik ataupun buruk, kita tak bersyukur. Gitu. Boleh terima? Boleh? Oh, semuanya berlapang dada ya dengan jawapan. Ke malas nak fikir ni? Oh, malas nak cakap definisi semua sama? Okey. Tak juga. Oh, Kak Nisa ada nak cakap apa? Oh, samalah juga ya. Samalah juga, semua sama. Okey, baik. Begini ya. Syukur ini kita ada 3 perkara yang perlu kita fahami. Bila kita kata kita nak syukur ni, dia mesti ada 3 perkara ni. Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah dalam kitabnya Madarijus Salikin, dalam kitab Madarijus Salikin, dia jelaskan asyukru zuhur athar ni'matullah. Syukur ini merupakan kesan pada kita mendapat nikmat Allah dalam diri itu. Maknanya kita dapat satu nikmat Allah, jadi apa yang kita buat dengan nikmat tersebut? Pertama, dia kata ala lisani abdi. Pada lisan seorang hamba itu, yang akan dia buat ialah thana'an wa'tirafan.
akan ada pada lisan tersebut rasa pujian pada Allah dan juga i'tirafan, pengakuan bahawa ini adalah nikmat Allah. Jadi pertama sekali bila kita kata kita nak bersyukur pada nikmat Allah, dia melibatkan pada lisan, pada lidah kita. Yang kita ungkapkan rasa. Tadi kan Fitri kata Alhamdulillah. Kita ungkapkan rasa, ungkapkan kata Alhamdulillah. Ia melibatkan lisan. Daripada ungkapan kata Alhamdulillah itulah kita ada thana'an wa'tirafan. Maksudnya ada pujian dan ada pengiktirafan, ada pengakuan bahawa ini adalah nikmat Allah bukan daripada diri kita. Okay, ini pertama. Ia melibatkan lisan. Kemudian disebutkan bahawa wa ala qalbihi dan ia juga melibatkan pada hati kita. Okay, wa ala qalbihi syuhudan wa mahabbatan. Yang mana bila seseorang itu dia bersyukur, dalam hati dia ada rasa persaksian ataupun penyaksian dan juga ada rasa kecintaan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan kepada dia dengan nikmat tersebut. Jadi pertama tadi lisan, kedua ia melibatkan hati. Hati ini kita bersaksi bahawa ini adalah rezeki daripada Allah contohnya. Ini adalah nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berikan kepada saya dengan kecantikan. Ini adalah nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Syuhudan maksudnya kita ada satu bentuk penyaksian tentang nikmat itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey? Syuhudan wa mahabbah dan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila ada penyaksian ini adalah nikmat daripada Allah, saya cinta pada Allah yang telah memberikan nikmat itu kepada saya. Seterusnya yang ketiga, wa ala jiwarih, iaitu pada anggota tubuhnya yang mana akan terlaksanalah inqiyadan wa ta'atan. Akan ada satu bentuk kepatuhan dan juga ketaatan yang menghiasi pada diri dia. Okey, jadi so bila kita kata syukur, syukur dia mesti ada 3 perkara ini. Satu, ia melibatkan lisan kita. 2 tadi apa dia? Hati. 3, anggota tubuh badan kita. Kejap ink saya ni dia tak berapa. Anggota tubuh badan. Tadi lisan apa tadi saya kata? Pujian dan pengakuan. Jadi setiap satu dia ada 2 pujian dan pengakuan. Kalau hati tadi? Penyaksian dan kecintaan. Seterusnya anggota badan kita ada apa tadi? Kepatuhan dan ketaatan. Maknanya bila kita kata ada kepatuhan dan ketaatan, bila Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan nikmat, kita akan menunjukkan rasa syukur kita menerusi amal ibadah kita. Makin banyak nikmat yang kita peroleh, kita akan jadi orang yang makin kuat solatnya, begitu keadaannya. Okay, makin baik puasa kita, makin lagi banyak kita baca Al-Quran, makin banyak lagi kita ni solat malam, kan? Solat sunat itu dikuatkan dalam kehidupan kita. Ini kita panggil sebagai kepatuhan dan ketaatan. Sebagai bukti saya bersyukur pada apa yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada saya dalam kehidupan saya ini, maka saya perlu patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan nikmat tersebut. Maknanya setiap apa yang Allah Subhanahu Wa Taala perintah, kita akan lakukan. Apa yang Allah Subhanahu Wa Taala larang, kita akan tinggalkan. Hal-hal yang syubhat pun kita akan tinggalkan. Kerana apa? Kita nak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini penjelasan yang diberikan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya apa tadi saya sebut? Apa-apa-apa?
Madarij Salikin. Apa dia Kak Nisa? Oh, ingat belakang dia saja. Nama saya ingat tak siapa belakang tu? Apa dia? Sabtu. Oh. Sakina ingat tak? Ingat. Ingat nama bapaknya je Sabtu. Sabtu entahlah, tak tahulah nak Sabtu satu. Depan dia aku tak ingat siapa nama budak tu. Okay, so kita ada 3 ini. Sekarang, tadi kata kufur kan? Kita ada syukur dengan kufur. Tadi Cik kata opposite. Kalau opposite tu macam mana? Betul. Maknanya kita tak puji, kita tak mengaku. Kita tak puji bahawa ini adalah nikmat daripada Allah. Kita tak mengaku ini adalah nikmat daripada Allah. Macam Qarun apa berlaku pada dia? Dia kata aku ada harta aku ni kerana ilmu aku. Bukan tak ada kena-mengena dengan Allah. Dia kata gitu. Ini maknanya lisan dia sendiri sebut begitu. Dia opposite. Dia sebaliknya. Kan? Jadi kalau kita nak faham kufur ni, pada hati itu tidak ada penyaksian, tidak ada kecintaan. Pada anggota badan tersebut tidak ada kepatuhan dan tidak ada ketaatan. Sebab orang datang pada Qarun, orang kata pada Qarun, wahai Qarun, kau ni banyak harta. Apa kata engkau? Sedekah harta engkau, bayar zakat. Qarun kata, buat apa nak bayar zakat? Buat apa nak sedekah? Bermakna di situ dia tidak patuh. Dia tak tunjukkan kesyukurannya menerusi kepatuhan dan ketaatan. Sebab kita ni sebagai manusia, sebagai orang yang beriman kepada Allah, bila kita ni kata contohnya kita ni banyak duit, banyak harta, antara cara untuk kita bersyukur pada Allah ialah memperbanyakkan sedekah. Kan? Dan juga membayar zakat lah kalau sekiranya dah memang sampai pada haulnya. So di sini, kalau kita kata kufur pada nikmat Allah bermakna dari sudut anggota badan itu tidak ada langsung rasa untuk patuh pada Allah, tidak ada langsung rasa untuk taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, so ini maksud kufur syukur dan kufur nikmat. Ada yang tertinggal tak? Boleh Kak Som? Boleh. Boleh. Tak ada yang tertinggal ya? Saya isyarat tentang tajuk je. 20 minit dah. Terusnya baru nak masuk kepada kita punya teks di sini. Perenggan yang pertama. Salah satu bencana yang umum terjadi akan tetapi sering tidak disedari oleh ramai orang. Maknanya benda ni terjadi di sekitar kita tapi kita tak sedar. Perkara itu berlaku mungkin pada diri kita ataupun pada orang lain. Dia kata ialah seorang hamba yang mendapatkan nikmat dari Allah. Ada orang dia dapat nikmat dari Allah. Dia pun telah memilihkan nikmat tersebut untuknya. Dia ni balik pada Allah. Dan Allah pun telah memilihkan nikmat tersebut untuknya. Namun dia ni balik pada manusia. Okay? Namun dia malah merasa jenuh terhadap nikmat tersebut dan meminta agar dipindahkan dari nikmat tersebut ke nikmat lain yang menurutnya kerana kejahilannya lebih baik daripada yang diperolehnya sekarang. Macam mana? Faham tak? Dia nak cakap apa? Tak terima nikmat. Dia tak nak. Okey, Kak Siti bagi contoh. Contoh mudah yang boleh relate dengan hidup kita. Lamanya Kak Siti. Masa dah time Kak Siti. Orang kasih makanan tapi dia tak minat dengan makanan itu. Jadi, tak salah tu. Dia komen makanan. Oh, not my taste. Tak kelasnya bagi aku makanan ni apa hal. Kita tak makan makanan macam ni, orang-orang macam kita ni. Kita high class, saya tak ada contoh. Oh gitu ya. Kemudian tadi kata dia nak nikmat yang lain tu maksud macam mana?
Dia nak lagi yang baik. Dapat mie rebus, lepas tu nak apa? Oh, nak sensor. Subhanallah. Betul lah Kak Siti. Oh, mie rebus tak nak, tapi nak sensor. Mie rebus tu mahal Kak Siti. Oh tak best sebab beli kat hawker center. Kalau beli kat Hajam Maimunah ada mie rebus? Ada? Oh, you nak restoran yang ni ya? Masya Allah. I nak kelas. Oh, so Swenson's is the class restaurant. Oh, you consider it as a class restaurant. Okay. Masya Allah. Oh, siapa makan kat Swenson ni have? Tak ada lah. Oh, Fitri hari-hari makan Swenson. Tak ada lah. Sama je. Tak ada apalah. Buat sendiri lagi sedap. Buat sendiri lagi high class eh. Okay. Mahal aja lebih. Betul lah, mahal je lebih. So kita nampak macam ini sebenarnya. Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita dengan satu nikmat. Contoh, kita ada kereta tau. Okay. Agak-agak kita naik kereta apa? Bagi contoh lain. Jaguar. Betul lah. Tinggi sangat lah Kak Siti ni. Kak Som tu bagi kancil. Okay, kita naik kereta kancil dulu. Tapi Singapura tak ada kan? Tak ada. Kat Malaysia banyaklah. Kalau student memang biasa naik kereta kancil. Kalau kat kampus biasalah kereta kancil mesti student lah macam tu kan. Pensyarah jarang naik kereta kancil. Jadi kita kata kancil ini adalah kereta yang mampu milik. Okay. So kita naik kereta kancil. Itu adalah nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Kan? Kita naik tu kat tengah-tengah jalan kita nampak kereta Jaguar. Baru betul. Kemudian kita kata kenapalah aku naik kereta kancil ni kan? Kenapa tak naik kereta Jaguar tu? Kita asyik memandang pada nikmat yang ada pada orang lain dan kita lupa pada nikmat yang sedang kita naik tu. Dan kita rasa tak sukalah kereta ni, bencilah kereta ni. Padahal dia tak mampu nak beli kereta Jaguar tu. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita nikmat ni, ya, kena ingat ya. Setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita, ia bersesuaian dengan kemampuan kita, bersesuaian dengan kekuatan kita, bersesuaian dengan keadaan penciptaan hidup kita ini. Kita kena faham begitu. Kalau ada orang lain, saya bagi contoh yang lebih ni. Kita duduk rumah 3 bilik, kawan kita duduk rumah kondo. Contoh kan? Suka. Kondo kecil tapi mahal. Kita jangan fikir kecil besar, kita fikir mahal atau murah. Okay? 3 bilik besar lagi. Rumah kondo kecil lah, letak katil king pun tak masuk dah cik Kita kata kita jealous sebab apa? Rumah dia ada swimming pool. Boleh main barbecue kat bawah. Kita tak boleh kan. Kalau dia kecil. Tapi ada orang melihat bahawa tinggal kondo tu standard. High class. Kau tinggal mana? Aku tinggal kondo. Oh, orang tengok kondo kau tinggal. Tapi tinggal tu hogang dia tu pula 3 bilik tu. Gitu kan. Dia rasanya begitu keadaannya. Beza tau kalau kita beritahu pada orang, wah, I tinggal kat situ. Rasanya beza. Berbanding dengan kita beritahu pada orang, tinggal tengah hogang blok 3 bilik. Berbeza keadaannya. Dia punya cara berbuat tu berbeza. Kan? Kita sekarang, tengok, aku duduk rumah 3 bilik Bila lah nak duduk rumah
kondo tu kan macam kawan kita tu kan, lah bagus lah. Setiap hari pemikiran kita tak fikir tentang rumah yang kita duduk tu. Kita fikir tentang nikmat orang lain yang bukan nikmat kita, yang Allah tak beri pada diri kita. Yang sepatutnya kita bersyukur pada rumah yang kita dah punya. Sebab kat Singapura bukan senang nak ada rumah. Mahal kan? Kita kena faham tentang hal yang sedemikian. Tapi sakingnya kita ni jadi orang yang tak bersyukur, kita asyik fikir tentang rumah orang lain yang duduk kondo, maaf saya kata, ia boleh membuatkan kita suami isteri bertengkar. Kan? Kita akan jadi isteri yang mana, bang, kenapa you tak belikan I rumah kondo? I nak duduk rumah kondo lah, you ni kerjalah lebih sikit. Kita pun akan bekerja keras dengan sekeras-kerasnya supaya mantap ekonomi, akhirnya kita dapat tinggal rumah kondo itu. Saya tak kata tak boleh untuk kita berangan-angan atau bercita-cita tinggi ya. Bukan saya kata tak boleh ya, boleh. Tetapi kita kena lihat bagaimana kondisi keadaan diri kita. Orang kata besar periuk, besar keraknya. Kalau periuk kita kecil, kecillah kerak kita. Begitu keadaannya. Ukur baju di badan sendiri. Dan cara untuk kita jadi orang yang lebih tenang bila kita nampak nikmat orang lain itu dengan rasa hati yang berlapang dada ialah bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau macam tadi disebut di sini, orang itu dia nakkan sesuatu yang lebih baik daripada apa yang dia miliki. Sehingga kat sini kan, kalau kita masuk pada poin kita yang kedua, meski demikian Rabbnya kerana kasih sayangnya, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala, kerana kasih sayang Allah kepada kita ini, Allah tak nak cabut nikmat itu daripada diri kita. Allah masih kekalkan kita duduk rumah blok 3 bilik tu. Allah tak tengok, orang tak bersyukur. Kita bayangkan kalau kita ni jadi orang tak bersyukur, terus Allah tarik nikmat tu. Allah berikan kepada kita nikmat kan, kita tak syukur. Tak nak lah, tak suka benda ni. Nak yang itu juga. Allah terus tarik. Apa jadi pada kita? Tak ada rumah, tinggal bawah jambatan. Satu benda pun tak ada. Tapi kita lihat, subhanallah, ini sifat Allah ya. Maha penyayang, maha pengasih, maha penyayang. Dia lihat pada hamba ini, walaupun hamba itu tak bersyukur, Allah tetap bagi dia peluang. Kau masih lagi boleh dapat nikmat ini, aku bagi kau duduk rumah tu. Duduk dan diam. Dalam keadaan hamba ni masih lagi tak sedar tau. Allah berikan kepada dia dengan nikmat tersebut yang mana yang dia telah perolehnya itu, dan Allah maafkan kejahilan dan kekeliruan hamba itu tadi dalam memilih yang terbaik bagi dirinya. Sebab itu Nabi SAW ingatkan kepada kita tentang perihal dunia ini dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga dikuatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Nabi SAW bersabda, Nabi kata apa? Unzuru ila man asfala minkum. Lihatlah pada orang yang berada di bawah kalian. Ini pesan Nabi. Okey, lihatlah pada orang yang ada di bawah kalian, wala tanzuru ila man huwa asfala minkum. Dan janganlah kalian melihat kepada orang yang berada di atas kalian. Fahuwa ajdaru an la tasdaru ni'matallahi. Maka itu adalah satu situasi yang lebih dekat bagi kalian agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam kitab Syarah Tuhfatul Ahwazi menjelaskan man asfala minkum, orang yang berada di bawah kalian ini maksudnya ialah kita ni dalam urusan-urusan dunia, harta, duit, pangkat, kalau kita ni ada, kita jangan lihat orang dekat atas. Kita lihat orang yang di bawah kita. Itu pesan Nabi. Tentang urusan dunia ya, kalau tentang urusan akhirat, kita lihat orang yang dekat atas. Okay, tentang urusan baca Quran, tentang urusan ilmu agama, tentang urusan solat, kita lihat orang yang lebih baik daripada kita. Supaya kita lebih bersemangat untuk menjadi orang yang lebih baik. Kita nampak orang berbakti kepada ibu bapa dia, kita Masya Allah, saya nampak orang tu lebih tinggi daripada saya. Dia lagi bagus daripada saya berbakti kepada ibu ayah dia, maka saya nak jadi orang sedemikian. Itu tak apa. Tapi kalau tentang urusan dunia, iaitu tentang duit, tentang harta, tentang pangkat ini, Nabi kata lihat pada orang yang berada di bawah kalian. Jangan lihat pada orang yang ada di atas kalian. Sebab apa? Ini adalah keadaan kalau kita lihat orang yang berada di bawah kita ini, kita akan jadi orang yang lebih bersyukur. Kita tadi katakan duduk rumah flat 3 bilik.
Kita ada orang tak ada rumah. Susah nak dapat rumah. Tunggu BTO tak dapat-dapat lagi ni. Kita Alhamdulillah. Betul susah kan? Tunggu lama bertahun-tahun. Duduk dengan mak mertua, bergaduh dengan mak mertua, sakit hati dengan mak mertua, sabar saja macam tu kan. Kita Alhamdulillah duduk rumah sendiri. Syukur kita. Kita ni lihat begitulah keadaannya kan. Alhamdulillah saya ada rumah sendiri. Rumah walaupun kecil, walaupun tak seberapa. Alhamdulillah. Kita jaga nikmat itu dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan ada rezeki kita pindah blok pula. Kita pindah flat 4 bilik, 5 bilik. Nak kondo terus pun boleh juga. Kalau ada rezeki lah begitu keadaannya. Kita positif dengan nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Tadi naik kereta kancil kan? Alhamdulillah naik kereta kancil. Ada orang jalan kaki pergi sekolah gitu kan. Ada orang jalan kaki pergi kuliah. Ada orang ni naik basikal. Fitri naik basikal. Kelas Fitri naik basikal. Saya kalau tengok daripada kereta tu kan, tengok dia, dia laju. Gudung terbang. Tapi tengok ini nikmat yang saya kata apa tak, bila saya nampak Fitri naik basikal, saya kata, ya Allah kalau aku pandai naik basikal kan bagus. Bukanlah, maksudnya untuk benda-benda yang kita boleh buat naik basikal tu lah kan. Takkan daripada hogang di sini berpeluh kasut. Itu keluar pukul 8 pagi. Dah sampai-sampai saya tak boleh mengajar. Baca lacik buku sendiri, saya mengah ni. Balik nak basikal balik lagi. Tak kuat saya nak mengajar. Tapi saya kata, kalau dapat naik basikal kan bagusnya. Best lah tengok Fitri naik basikal kan. Laju dia naik basikal. Kita suka kan, nampak tak nikmat itu walaupun kita nampak kecil, subhanallah. Padahal kita naik Grab tu, tengok orang naik basikal rasa macam, bagus aku dapat naik basikal, nampak tak bersyukurnya diri. Kita ni ada saja yang kita rasa kita lack pada diri. Kita kurang pada diri kita kan. Ada banyak perkara yang kita rasa macam kita tak cukup. Tetapi bagaimana kita nak mencantikkan rasa kekurangan yang ada pada diri kita, iaitu dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan alhamdulillah Allah kekalkan apa yang masih ada pada diri kita itu. Sebab itu apa yang kita miliki kita kena jaga baik-baik. Okey, ada anak, jaga baik-baik anak itu. Kan, ada suami, jaga baik-baik suami. Nanti kalau tak ada suami baru nak nangis macam tu kan. Tak ada suami pula fikir bila nak ada suami. Macam tu keadaan dia. So kita nampak begini, Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita dengan nikmat supaya kita jaga amanah, yang mana semua itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Ingat tak saya pernah berikan pada satu hadis yang Nabi kata apa? Kaki kita ni tidak akan berganjak di hari kiamat, melainkan ditanya tentang apa? Usia lagi? Ilmu, okey, boleh lagi? Rezeki dapat dari mana dan dibelanjakan ke mana. Ini semua berkaitan dengan urusan dunia kita. Okey, urusan dunia kita. Kalau kita tak bersyukur dengan usia kita ini, yang akhirnya kita memperuntukkan masa pada perkara yang sia-sia, habislah. So kita alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada saya dengan nikmat usia. Nikmat usia ni ialah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu je yang kita mesti fikirkan. Sebab bila kita ni dah meninggal dunia, dah tak ada ruang lagi untuk beribadah. Jadi bila kita Allah Subhanahu Wa Taala panjangkan usia kita, alhamdulillah kita kata, ini adalah nikmat yang sangat besar, yang sangat kita perlu jaga dengan terus patuh dan taat kepada Allah. Tadi kan kita ada lisan, kita ucap syukur pada Allah, kita letakkan rasa penyaksian itu tadi, seterusnya ada pada hati kita, makin kita cinta pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan nikmat tersebut, dan semakin kita patuh pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan nikmat itu tadi. Okey, tapi kita lihat begini, ketika masuk pada perenggan berikutnya, ketika dia sudah tidak lagi merasa nyaman, Allah Subhanahu Wa Taala dah kekalkan tahu tadi nikmat yang ada pada diri dia. Tetapi dia masih lagi degil, orang ini. Masih lagi rasa tak aman, masih lagi rasa tidak suka dengan nikmat tersebut. Bahkan dia membenci dan mengeluhkannya dan benar-benar jenuh terhadapnya. Maka pada saat itulah Allah Subhanahu Wa Taala akan mencabut nikmat itu darinya. Allah dah berikan kepada kita peluang
asal tadi kan kita tak bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan. Kita pun kata tak nak, saya nak yang lain itu. Kita apa yang kita ada kita abaikan. Sebab apa? Mata kita, hati kita ni kan, pemikiran kita dah fikir tentang yang lain tu. Yang kita ada kita abaikan. Tapi tadi Allah Subhanahu Wa Taala kekalkan kan? Allah bagi lagi pada kita. Namun Allah Subhanahu Wa Taala lihat, kalau hamba ini masih lagi tak sedar dengan perbuatan dia itu tadi kan, masih lagi tak bersyukur, masih lagi nak pandang yang lain sedangkan masih dikekalkan dengan apa yang dia miliki itu, di sinilah kita kata puncaknya, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala akan mencabut nikmat itu darinya dengan sebenar-benarnya. Dan ini merupakan azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita lihat dalam surah Ibrahim pada ayat yang ke-34, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Allah Subhanahu Wa Taala kata apa? Wa atakum min kulli ma sa'altumuhu. Dan dia telah memberi kepada kamu sebahagian dari tiap-tiap apa jua yang kamu hajati. Dalam hidup kita ni, biasanya bila kita nakkan sesuatu, Allah akan beri. Okey, pegang itu. Allah akan beri apa yang kita inginkan. Cuma bagaimana bila itu semua pada ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Subhanahu Wa Taala kata apa? Bila Allah berikan pada setiap sesuatu yang diberikan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Surah Ibrahim ayat 34. Surah Ibrahim pada ayat yang ke-34. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kamu nak hitung nikmat Allah ni, dia memang tak boleh hitung. Kita tak mampu untuk mengira setiap nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan pada diri kita. Kita lihat pada diri kita sahaja. Daripada hujung rambut hingga ke hujung kaki, boleh kira ke nikmat tu? Boleh kira tak urat saraf dalam badan kita? Kalau satu tak ada macam mana? Habis. Function dia jadi haywire. Function dia jadi tak menentu. Satu rosak, satu je dalam tubuh badan kita ni kan ada jantung kan. Jantung kita kalau masalah macam mana? Nikmat jantung ni. Ada hypertension kata. Susah kan? Susah. Kena makan ubat. Nikmat tu hilang kan? Kena makan ubat. Maaf saya kata, kalau pakai cermin mata, senang ke susah ni? Kan? Susah kan? Nikmat Allah Subhanahu Wa Taala tu, Allah berikan kepada kita. Yang tak pakai cermin mata, nak pakai cermin mata pula. Cantik kau pakai cermin mata, Siti. Ingin aku pakai cermin mata. Jambu aku tengok muka kau. Pinjam sikit cermin mata kau, pakai. Nampak tak bersyukur je kita ni. Nampak orang lain pakai cermin mata, sibuk nak pakai cermin mata. Tak tahulah apa hal. Nak pakai-pakai. Rasa macam kat sekolah dulu macam tu kot. Kat sekolah, masa kita zaman-zaman sekolah kan, suka pinjam cermin mata kawan. Pinjam cermin mata kau, try . Tapi yang kita faham begini, Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan kita dengan keadaan yang sangat sempurna. Kemudian sedikit demi sedikit nikmat itu Allah Subhanahu Wa Taala tarik. Allah Subhanahu Wa Taala tarik sedikit demi sedikit. Tapi dalam keadaan yang Allah tarik pun nikmat kita itu, masih lagi ada banyak nikmat yang tak terhitung. Yang tak boleh kita kira. Dan kita pun tak sanggup nak kira sebenarnya nikmat tu. Kita kalau berikan sesuatu pada orang lain, kita mungkin boleh kira tau. Kita, kau tak ingat ke dulu? Kalau kita tolong orang ke, kalau kita ni berikan sesuatu pada orang ke, kita kira, hari tu tahun lepas dah bagi ni, tahun ni bagi ni, tahun depan plan nak bagi ni pula. Macam-macam kita fikir dah. Kita boleh kira apa yang kita beri pada orang ataupun orang beri pada diri kita. Tapi apa yang Allah beri pada kita tak mungkin dapat dikira. Sebab tu Allah kata apa tadi? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu nak hitung nikmat Allah, nescaya lemahlah kamu menghitung, menentukan bilangannya. Innal insana la zalumun kafar. Sesungguhnya manusia yang ingkar, ini orang yang kufur nikmat ya, sangat suka menempatkan sesuatu pada bukan tempatnya. Dah ada sesuatu yang baik, tak bersyukur, nakkan sesuatu yang lain, akhirnya Allah tarik apa yang ada pada diri dia, dan Allah Subhanahu Wa Taala kata apa? Orang ini kafar, iaitu sangat tidak menghargai nikmat Tuhannya.
Jadi ini peringatan Allah Subhanahu Wa Taala pada diri kita. Agar setiap apa yang diberikan kepada kita nikmat itu, kita bersyukur kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Kan? Dan kalau sekiranya kita inginkan yang lebih, kita minta dengan cara yang baik. Tanpa kita mengenepikan rasa syukur kita pada Allah pada apa yang telah kita miliki. Sebab tu di sini pada perenggan yang berikut dia kata, kemudian setelah hamba tadi meraih nikmat yang diinginkannya, lalu melihat perbezaan antara nikmat yang telah dirasakan sebelumnya dengan nikmat yang dirasakan sekarang. Mana jadi? Kemudian setelah hamba tadi meraih nikmat yang diinginkannya, lalu melihat perbezaan antara nikmat yang telah dirasakan sebelumnya dengan nikmat yang dirasakannya sekarang, maka kegelisahan dan penyesalannya pun menjadi semakin besar sampai pada puncaknya dia ingin dikembalikan pada kondisi ketika menerima nikmat yang sebelumnya. Inilah manusia, kan? Allah dah tarik nikmat itu, menyesal. Allah dah beri pada dia dengan apa yang dia inginkan. Bila dia dah dapat duduk rumah kondo tu, kenapalah aku duduk rumah kondo? Kecil lah pula rumah ni. Nak main lari-lari dengan suami pun tak boleh. Dah lah mahal. Nak kerja siang malam. Ada swimming pool pun tak sempat nak mandi. Nampak tak? Dulu duduk rumah 3 bilik lagi best. Aman otak aku. Ini tak, aduh, nak hantar barang pun susah, security. Kan, nak grab pun susah tau. Kalau rumah kondo ni kan, susah macam-macam. Aduh, hai, nampak tak? Dia ada keinginan untuk kembali pada nikmatnya yang lama. Tapi ini sifat manusia. Kita memang macam tu kan, kita lihat masa kita dulu kecil-kecil, kita nampak orang kerja, apa rasa? Nak kerja. Bestnya kerja ada duit, nak beli apa semua boleh beli. Lepas kerja apa rasa? Nak sekolah balik, sekolah lagi bagus, belajar je tak payah fikir nak cari duit. Ni nak bayar bil apa semua sakit kepala aku. Gitu kan? Tengok kawan kahwin, apa rasa? Nak kahwin kan? Lepas kahwin apa rasa? Kenapa lah aku kahwin? Dah kahwin kena hadap dek ni lah pula hari-hari perangai dia sakit hati, makan hati semua kan. Semua hati lah. Dulu single lagi bagus tak payah fikir pasal orang. Tak payah nak jaga hati orang. Kita fikir macam tu. Kita rasa nak balik single kan? Lepas kita kahwin tu kan? Tengok orang ada anak, kita pun nak ada anak. Bila ada anak, kenapa lah aku mengandung? Punyalah susah mengandung. Punya sakit perut aku. Lepas nak melahirkan pula. Aduh lah, kalau tahu aku tak beranak macam ni. Punyalah sakit, nak kena pantang lagi, nak menyusukan. Ya Allah, menyesal pula ada budak. Budak pekik-pekik kat rumah. Ya Allah, sakit kepala. Tak ada anak tu lagi bagus Senang je. Tengok kawan kita tak ada anak. Ui, pergi holiday tak minggu. Tak minggu. Senang hidup je. Nak pergi mana-mana tak payah fikir. Kita ni ada anak. Fikir anak aku nak letak mana. Anak aku macam mana. Kan nak beli apa-apa pun fikir anak dulu. Kalau kita tak ada anak, tak payah nak fikir. Anak nak beli pampers anak ke apa. Kalau kita nak beli apa-apa ni, kalau ada anak ni nanti anak aku punya duit school fees macam mana pampers macam mana susu macam mana Kita fikir macam-macam kan. Kita rasa apa? Tak ada anak bagi bagus. Nampak tak manusia ni? Dia nak pada satu situasi yang kita nampak anak orang kahwin, kita nak anak kita kahwin, nak menantu juga. Tiba-tiba dapat menantu hantu pula. Kenapa lah dapat menantu hantu ni? Dulu tak ada menantu lagi bagus. Macam-macam kan kita ni kan? Inilah, cuma kan kita tak kata tau, kenapalah aku mati? Tak cakap gitu kan? Dah mati tak ada story. Dah mati tak ada story. Kenapalah aku mati? Tak ada. Sebab tu kematianlah adalah perkara yang paling untuk kita siapkan diri. Kita nampak fasa hidup kita begini daripada belajar, kita kanak-kanak kan, kanak-kanak, kemudian kita
kita remaja, kita dewasa, yang kita tua, kita terus dalam keadaan yang tak ada kemampuan kan, di fasa kita dia berubah tu kan. Setiap perubahan fasa itu, ataupun kita ambil gini lah, dulu single, lepas tu kahwin, lepas tu ada anak, lepas tu ada menantu, ada cucu kan, dia berubah gitu kan. Semua itu, apa pun yang berlaku, kalau kita hiasi ia dengan kesyukuran, insya-Allah kita akan dapat tangani ia dengan baik. Dapat menantu hantu pun tak apalah, alhamdulillah. Mungkin kita mak mertua hantu juga kan, kita pun tak tahu. Kenapa menantu kita jadi hantu. Kadang-kadang kita asyik nampak salah orang lain. Kita tak tahu salah kita tu kat mana. Kadang-kadang gitulah, bukan saya kata semua mak mertua tu tak baik, bukan gitu kan. Ada mak mertua baik, alhamdulillah. Tapi masalahnya menantunya pula. Ada menantu baik, alhamdulillah, ada mak mertuanya pula. Begitulah hidup kita memang begitu. Semua orang ada, kita panggil musibah ataupun ujian yang berbeza-beza dalam kehidupan kita. Cuma bagaimana kita nak berhadapan dengan ujian itu. Syukur ataupun tidak kita ni, alhamdulillah. Orang lain tak ada menantu, saya ada menantu, alhamdulillah. Kalau tak sibuk nak suruh nak kahwin. Bukan keadaannya. Alhamdulillah. Kita kalau boleh nasihatkan. Kalau boleh cakapkan. Kalau tak boleh cakap, diam ajalah. Gitulah yang kita boleh buat. Doakan yang baik-baiklah untuk anak menantu kita. Alhamdulillah begitu situasinya. Syukur kita kepada Allah dengan ketaatan dan kepatuhan itu tadi. Dan di sini ya kita lihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala dulu Nabi SAW ceritakan Allah pernah menguji 3 orang di kalangan Bani Israel. Okay. Pada waktu itu Allah Subhanahu Wa Taala ada mengutuskan malaikat untuk berjumpa dengan 3 orang lelaki di kalangan Bani Israel yang mana Abrasa wa Aqra'a wa A'ma. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Okay, hadisnya sahih. Ada seorang lelaki yang mana dia memiliki penyakit kulit. Okay. Seorang lelaki yang mana dia kepalanya botak. Yang ketiga, lelaki ini dia buta. 3 lelaki ini Allah Subhanahu Wa Taala utuskan malaikat untuk bertemu dengan mereka. Malaikat datang pada lelaki yang pertama yang memiliki masalah kulit itu tadi. Malaikat tanya kepada dia, dan orang ini tak tahu ya yang dia ni malaikat. Okay. Jadi malaikat tanya kepada dia, ayyu syai'in ahabbu ilaika. Dalam hidup engkau ni kau suka apa sebenarnya? Dia tanya dengan lelaki yang ada masalah kulit tu. Lelaki ni pun kata, launun hasanun wa jildun hasanun. Aku inginkan warna tubuh yang indah dan aku inginkan kulit yang sangat cantik. Kerana apa dia kata? Wa yadhhabu anni alladhi qad qazirani nas. Supaya hilanglah perkara yang bila manusia lihat aku, manusia rasa geli tengok aku. Macam tu. Sebab kita kalau ada penyakit kulit ni kan, manusia macam rasa tengok, tak suka dekat, tak suka nak berkawan. Jadi lelaki ni minta supaya dia ada kulit yang cantik, warna kulit yang indah, supaya bila manusia ni tengok dia, mereka akan suka pada diri dia. Jadi malaikat ini pun famasahahu fadhahaba anhu qadarahu. Malaikat ini dia pun usap pada lelaki tersebut, akhirnya hilanglah penyakit yang ada pada kulit lelaki itu, dia jadi cantik. Memang kulitnya cantik, sempurna. Dan malaikat tanya kepada dia, fa ayyul mali ahabbu ilaika? Engkau suka harta yang macam mana? Maknanya ada 2 nikmat ya yang Allah berikan kepada lelaki ini, iaitu dipulihkan kesihatannya. Yang kedua, Allah suruh malaikat beri dia dengan harta yang dia suka. Jadi dia kata kepada malaikat, aku suka unta. Aku suka unta. Malaikat berikan kepada dia dengan unta yang hamil. Maknanya kalau unta tu hamil nanti beranak pinak kan. Jadi ada. Kalau bagi seekor je, kalau tak ada tak ada pasangan pun masalah pula. Itu je dia ada. Jadi unta tu hamil, diberikan kepada dia. Okey. Malaikat pun pergi kepada lelaki yang kedua tadi, apa masalahnya? Botak. Tapi botak bukan handsome ke? Oh, ada handsome, ada tak handsome. Ya Allah Akbar. Minta maaf lah ya orang-orang botak ya. Lelaki-lelaki botak minta maaf lah ya. Okay. Ada yang style, ada yang tak lah macam tu kan. Tetapi ini kita kata botak yang berpenyakit. Jadi malaikat ni pergi kepada lelaki itu.
tanya kepada dia, engkau suka apa sebenarnya? Dia kata, aku suka rambut yang cantik. Jadi malaikat ni sapu kepala dia. Akhirnya tumbuhlah rambut yang cantik di kepala dia. Boleh, maknanya cantik. Handsome lah kan, ada rambut cantik. Orang tengok dia semua suka, berkenan. Kalau tak, tak ada rambut, tak ada rambut. Macam tu kan. Sebab apa? Ayat dia kata, supaya orang bila nampak aku, kan hilanglah rasa perkara yang orang tak suka pada aku kerana kepala tu tadi. Jadi malaikat ni pun sapukan kepala lelaki tu, kepala tu, akhirnya tumbuh rambut yang cantik. Dan malaikat tanya dengan soalan yang sama sebagaimana lelaki yang pertama tadi. Engkau suka harta yang bagaimana? Lelaki yang ini dia kata apa? Aku suka lembu betina. Al-Baqar. Malaikat berikan kepada dia dengan seekor lembu betina yang bunting. Berikan pada dia. Kemudian beralih kepada lelaki yang ketiga tadi, apa dia? Buta. Okey, lelakinya buta. Malaikat pergi dekat dia, malaikat tanya, wahai lelaki, apakah yang engkau suka dalam hidup engkau? Dia kata, aku suka supaya aku dapat melihat. Jadi malaikat ni pun sapu mata dia, akhirnya dapat melihat dan malaikat tanya, engkau suka harta yang bagaimana? Aku suka kambing. Kambing. Jadi malaikat berikan kepada dia kambing yang hamil juga. Okay, berikan kepada dia. Dan pada satu masa, bila sampai satu saat ini, unta, kambing, lembu, akhirnya beranak pinak dan ketiga-tiga lelaki ini menjadi lelaki yang sangat kaya. Kerana memiliki penternakan yang begitu hebat sekali. Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada malaikat untuk datang kembali kepada ketiga lelaki itu dalam keadaan bentuk asal lelaki yang pertama, kedua dan ketiga. Bermakna kita faham, bila malaikat datang kepada lelaki yang pertama, malaikat datang dalam keadaan yang penyakit kulit. Malaikat datang pada dia, malaikat kata pada dia, wahai lelaki, aku ni orang yang dalam perjalanan, aku tak ada apa-apa, aku susah dan aku sakit, tak ada orang yang nak tolong aku dan aku lihat engkau memiliki banyak unta ini, boleh tak engkau berikan kepada aku dengan 1 ekor supaya aku dapat meneruskan perjalanan aku. Lelaki ni kata apa? Aku ada banyak urusan, aku ada banyak tanggungan, aku tak boleh tolong engkau. Dia kata begitu kepada lelaki yang ini malaikat ni lah. Malaikat ni kata, aku kenal engkau. Dia kata gitu, aku kenal engkau. Bukankah dulu engkau adalah seorang yang dulu kulitnya teruk, yang sakit, kemudian engkau sembuh dan engkau memiliki banyak harta ini kerana diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala nikmat itu. Lelaki ini kata, tak. Ini semua adalah hasil daripada nenek moyang aku. Dia kata gitu kepada malaikat. Tak, ni semua hasil yang aku dapat daripada warisan nenek moyang aku. Maknanya apa? Dia nak kata apa? Tak ada kena-mengena dengan apa yang Allah beri pada aku. Ni nenek moyang aku punya. Bukan Allah yang bagi pada aku. Itu maksud dia. Malaikat ni kata apa? Moga-moga Allah mengubah diri engkau sebagaimana asalnya engkau. Dia pun pergi jumpa dengan lelaki yang kedua, siapa tadi? Yang botak. Dalam keadaan yang botak juga. Dia datang. Dia gunakan dialog yang sama pada lelaki yang kedua itu. Kemudian lelaki yang kedua ni pun menggunakan dialog yang sama sebagaimana lelaki yang pertama. Dia pun memang tak nak bagi dan dia kata apa, ni semua harta nenek moyang aku. Dia kata tak ada, bukan sebab Allah sembuhkan aku, bukan sebab ini semua, tak ada kena-mengena. Malaikat pun doa, moga Allah berikan kepada engkau sebagaimana keadaan engkau asalnya. Malaikat pergi kepada lelaki yang ketiga. Bagaimana keadaan dia tadi? Buta. Dalam keadaan yang buta juga, malaikat datang kepada dia. Malaikat kata begini kepada lelaki yang buta itu. Dengan satu ayat yang mana malaikat kata, in qata'at bil hibalu fi safari fala balagha lil yawm illa billahi thumma bika as'aluka billadhi radda alayka basaraka syatan atabalaghu biha fi safari. Malaikat kata kepada dia, aku dah terputus bekalan dalam perjalanan aku. Dan aku mohon kepada engkau dengan nikmat yang Allah berikan kepada engkau itu. Nikmat pandangan yang telah Allah berikan kepada engkau. Dengan nikmat kambing-kambing yang banyak ini yang telah Allah berikan kepada engkau. Kalau engkau dapat berikan kepada aku satu, berikanlah kepada aku supaya aku dapat meneruskan perjalanan.
Laki ini kata apa kepada malaikat itu? Qad kuntu a'ma. Cantik jawapan dia. Qad kuntu a'ma. Dulu aku pun pernah buta. Qad kuntu a'ma faraddallahu ilayya basari. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengembalikan pandangan aku. Allah Subhanahu wa taala telah mengembalikan penglihatan aku. Dia kata kepada malaikat, ambillah apa yang engkau hendak, wada' dan tinggalkanlah apa yang engkau hendak. Ambil. Berapa banyak yang kau nak ambil, kambing aku ni kau ambil. Dan berapa banyak yang kau nak tinggalkan, kau tinggalkan. Dia kata gitu kepada malaikat. Kemudian malaikat kata begini kepada dia. La fawallahi la ajhaduk maaf. Dia kata gini, amsik malaka fa inna ma betulitum faqad rudiya anka wa sukhita ala sahibaika. Malaikat kata, tak apa. Kau peganglah harta engkau ini baik-baik. Sesungguhnya kalian adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalian bertiga ini adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah redha pada engkau. Kerana apa Allah redha pada dia? Dia bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Asalnya Allah berikan pada dia dengan pandangan yang memang keadaan yang buta, tak boleh melihat. Lalu datanglah orang ini, iaitu malaikat, tanya apa yang kau suka, apa yang kau hendak. Allah kabulkan permintaan dia menerusi malaikat itu tadi. Keadaan tersebut tidak mengubah dirinya menjadi orang yang sombong. Ataupun dengan kata lain, orang yang kufur pada nikmat. Tetapi keadaan dirinya itu bahkan dia kembalikan pada Allah. Sampaikan dia kata kepada lelaki tersebut, qad kuntu, sesungguhnya aku a'ma. Dulu aku pun buta. Maknanya dia sedar diri dia kan. Dia tahu keadaan diri dia kan. Dulu aku pun dalam keadaan sebagaimana engkau. Bermakna aku faham bagaimana situasi engkau. Tapi yang cantiknya, saya tak rasa kalau saya berada di tempat lelaki buta ni saya akan cakap begitu. Kan? Yang cantik ini kata apa? Kau ambillah apa yang engkau hendak dan kau tinggalkanlah apa yang engkau hendak. Maknanya dia tak kisah nak ambil mana, nak ambil berapa banyak, ambillah. Sedangkan tadi malaikat minta berapa? 1 ekor saja. Tapi dia kata ambil, kau nak ambil berapa kau ambil. Dan kau nak tinggalkan berapa kau terpulang, aku tak kisah. Bermakna kita nampak ya, dia tahu kambing ini bukan milik dia. Kambing ini adalah milik Allah. Yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia sebagai amanah untuk dia jaga dan untuk bantu orang yang memerlukan. Bila dia lakukan sedemikian, ini kita panggil sebagai bentuk kesyukurannya kepada Allah sehingga Allah redha pada diri dia. Dan Allah murka kepada kedua kawannya, temannya yang kulitnya sopak dan juga kepalanya tak berambut itu. Dan Allah kembalikan mereka sebagaimana asalnya. Tetapi lelaki ini, Masya Allah, Tabarakallah, Allah kekalkan dia dengan keadaan yang sangat Allah redai. Itu yang kita hendak dalam kehidupan kita ini. Allah redha apa yang kita lalui dalam kehidupan. Kita inginkan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu pada perenggan yang berikutnya, apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki diri hamba menjadi baik dan benar, maka dia akan membuat hamba itu sedar sedalam-dalamnya bahawa nikmat yang ada padanya adalah nikmat yang dianugerahkan untuknya dan yang diredainya. Sebagaimana lelaki yang buta itu tadi, Allah Subhanahu wa taala lihat lelaki ini adalah lelaki yang baik dan dia ini memang Allah nak berikan pada dia dengan nikmat dan dia akan jaga nikmat itu dengan sebaik-baiknya. Sehingga kita nampak benar tadi lelaki itu sedar apa yang dia ada itu bukan milik dia, adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Datang orang yang inginkan bantuan, dia berikan bantuan itu atas kesedaran ini milik Allah, bukan milik saya. Sehingga Allah juga akan memberikan petunjuk untuk mensyukuri nikmat tersebut. Ini kita panggil sebagai sifat yang ada pada para anbiya, yang ada pada para nabi. Nabi yang paling kaya siapa? Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman alaihi salam dia kaya. Kenapa kita kata dia kaya? Dia ada kerajaan. Okey, lagi? Boleh bercakap dengan binatang lagi? Dia boleh menundukkan jin lagi?
Menundukkan angin. Okey, lagi? Ha. Apa lagi? Allah, cerita apa tu pula tu? Baru first time saya dengar. Cerita apa tu Fitri? Ha. Pernah dengar ya? Oh, wallahu a'lam. Benar atau tidak cerita itu? Mm-mm. Semua? Uh-uh. Uh-uh. Oh, tapi tak tahu kesahihan cerita itu ya. Wallahu a'lam lah. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam kesahihan ceritanya. Tapi menarik cerita tu. Saya lihat semula adakah benar kisahnya. Cuma yang kita nak kata begini. Nabi Sulaiman alaihi salam ialah nabi yang paling kaya di kalangan nabi-nabi yang Allah Subhanahu wa taala utuskan. Kerana dia memiliki kerajaan dan kerajaan itu bukan hanya dia tadbir ataupun rakyatnya bukan hanya manusia tetapi jin, haiwan, tentera-tenteranya di kalangan binatang, haiwan dan sebagainya. Uh, Nabi Sulaiman alaihi salam ini adalah seorang nabi yang sangat bersyukur dalam keadaan yang begitu kaya. Sehingga Nabi Sulaiman alaihi salam kalau kita lihat dalam doanya, dia minta kepada Allah, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ini doa Nabi Sulaiman tentang kesyukuran itu. Kita nampak ya, kita belajar ya daripada diri Nabi Sulaiman alaihi salam dalam keadaan yang memiliki segala-galanya. Okay, nikmat yang sangat besar. Nabi Sulaiman masih lagi merendah diri pada Allah Subhanahu wa taala, masih lagi bersyukur, masih lagi dia ini jadi orang yang nak tunduk dan sujud pada Allah. Itu Nabi Sulaiman. Tapi kadang-kadang kalau kita ni baru dapat sikit je, dia punya tinggi ya, jalan macam atas angin. Ini masalahnya kita. Tapi Nabi Sulaiman sebagai seorang Nabi mengajarkan kepada kita satu contoh tauladan yang sangat baik. Dalam keadaan dia memiliki serba-serbi kemewahan, kecukupan itu, dia berdoa kepada Allah, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Okay, dalam surah An-Naml pada ayat yang ke-19. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Wahai Tuhanku, ilhamkanlah daku supaya tetap bersyukur akan nikmat-Mu. Maknanya Nabi Sulaiman minta kepada Allah, ya Allah kau bagi kepada aku dengan ilham. Bagikan kepada aku dengan kekuatan supaya aku ini dapat bersyukur dengan nikmat-Mu. Wa alayya wa ala walidayya, ke atas aku dan ke atas kedua orang tuaku. Wa an a'mala salihan tardah, dan juga supaya aku ini akan terus-terusan untuk jadi seorang yang beramal soleh yang engkau redha. Wa adkhilni birahmatika fi ibadikas salihin, dan masukkanlah daku dengan limpah rahmatmu dalam kumpulan hamba-hambamu yang saleh. Surah An-Naml ayat yang ke-19. Nabi Sulaiman alaihi salam dia berdoa kepada Allah. Ini ketika apa tahu? Ketika dia dapat mendengar perbicaraan semut. Doa itu diucapkan oleh Nabi Sulaiman. Dia rasa aku dapat dengar apa semut ni berbicara sampai dia boleh tersenyum kerana dilihat lucunya semut itu. Akhirnya Nabi Sulaiman melantunkan doa ini kepada Allah sebagai bentuk kesyukurannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepada dia, bersyukur dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kedua ibu ayahnya. Nampak ya? Kadang-kadang nikmat yang kita peroleh hari ini ialah daripada kedua ibu ayah kita. Ada orang dia senang kerana mak bapak dia kaya. Macam gitu kan. Ada orang dah ada bisnes, kenapa? Oh sebab mak bapak dia ada duit banyak, bagi dia modal semua. Nampak tak? Itu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kedua ibu bapanya. Akhirnya kita pun jadi senang. Begitu keadaannya. Sebab itu bila kita nak doa tentang nikmat Allah ini, jangan kita lupa tentang mak ayah kita. Kita masukkan sekali mak ayah kita dalam doa sebagaimana Nabi Sulaiman alaihi salam.
Nabi Sulaiman AS boleh je, tak payah cakap pasal bapak dia lah, Nabi Daud. Kaya juga bapak dia kan, Nabi Daud tu. Tak payah cakap. Tapi Nabi Sulaiman sebutkan juga. Kerana nikmat yang Allah berikan kepada kedua ibu ayahnya itu, mungkin itu tempias pada diri dia. Ini Masya Allah lah, kita dapat belajar tentang bagaimana rendah dirinya, kesantunan yang ada pada diri seorang Nabi, iaitu Nabi Sulaiman yang sangat kaya, yang Allah berikan kepada dengan pelbagai macam nikmat. Dan yang paling cantik juga, dalam doa itu Nabi Sulaiman minta supaya dia boleh beribadah kepada Allah. Beramal soleh dengan amal yang Allah redha, sehingga dia dimasukkan, ditempatkan bersama dengan orang-orang yang saleh. Ini kita nampak bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala, bila Allah berikan kepada kita dengan nikmat, Allah Subhanahu Wa Taala ingin kita menjadi hamba yang lebih baik sebenarnya. Bukan hamba yang kufur. Apa pun nikmat, sekecil-kecil apa pun nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita, Allah nak kita ni lebih taat, lebih patuh, kan? Jadi hamba Allah yang lebih lagi rasa cintanya kepada Allah, bukan jadi hamba Allah yang lebih jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau nak lihat contoh tentang nikmat, kekayaan, kita ambil contoh daripada Nabi Sulaiman alaihissalam itu tadi. Manusia yang paling kaya di atas muka bumi ini, yang tak terbanding kekayaannya dengan manusia-manusia yang lain, tapi masih lagi nak tunduk sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nampak kesyukurannya ada pada lisan, kesyukurannya ada pada hati, kesyukurannya ada pada anggota tubuh badannya. Ketiga-tiga intipati maksud syukur itu ada pada diri Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan di sini di perengan kita yang terakhir, apa kata Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, dia kata begini, jika terbesit di dalam hati hamba tersebut keinginan untuk pindah dari satu nikmat Allah kepada nikmat lainnya, maka ia melakukan solat istikharah guna meminta ketetapan yang terbaik darinya. Jadi ini antara cara kita meminta nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pilihan yang terbaik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sekarang dah ada pelbagai macam nikmat ya dalam kehidupan kita. Dan kita nak nikmat yang lain yang tak kita miliki sekarang ini. Dan kita pun tak tahu adakah nikmat yang lain itu sesuatu yang baik untuk kita ataupun tidak. Kerana semuanya ada pada dalam pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka antara caranya, bila kita ni ada terdetik, mungkin kita rasa kita nak kerja yang ini, kerja yang ni tak berapa elok bagi kita lah, kita rasa begitu kan, istikharah. Ini caranya. Kalau kita rasa macam rumah ni macam tak best, nak beli rumah yang lagi besar kan, istikharah. Itu juga caranya. Cara yang Nabi SAW tunjukkan kepada kita. Kerana apa? Nabi SAW ingatkan, idza hamma bil amri. Jika seseorang hamba, dia rasa ada satu urusan yang dia nak tetapkan. Okey? Falyarka' raka'ataini, maka hendaklah dia rukuk 2 rukuk, thumma yakul. Maksudnya dia solat 2 rakaat maksudnya. Falyarka' raka'ataini, kita buat solat istikharah, okay, 2 rakaat. Kemudian setelah solat istikharah 2 rakaat itu, kita pun berdoa kepada Allah dengan doa yang mana memang kita minta pada Allah dengan penetapan yang terbaik, dengan pilihan yang terbaik pada takdir Allah Subhanahu Wa Taala, pada sesuatu nikmat yang kita inginkan, sesuatu yang kita rasa kita tak ada tapi kita hendak. Cuma kita tak tahu adakah itu baik ataupun tidak. Maka di sini Nabi SAW ajarkan kepada kita dengan doa istikharah itu dengan doa yang cantik. Nabi kata begini, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik. Ya Allah, sesungguhnya aku ini minta pilihan dengan ilmumu. Dalam pengetahuan Allah, kita kata duduk rumah 3 bilik ni macam tak best, nak duduk rumah kondo. Ya Allah, betul ke rumah kondo tu best? Kita fikir begitu. Kita jangan kalau istikharah ni jangan nak minta jodoh je . Kalau nak kahwin je istikharah kita kadang-kadang. Tapi part lain tak ada istikharah kita ni. Bila kahwin istikharah lah. Tapi kalau part lain cari kerja tak perlu istikharah. Tak, semua perkara yang kita nak buat pilihan itu istikharah. Sebab apa? Doa yang kita angkat tangan ni, kita minta pada Allah, doanya sangat baik. Iaitu, pertama tadi kita minta kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya aku memohon pilihan dengan ilmumu. Wa astaqdiruka biqudratika. Dan aku memohon satu takdir dengan takdirmu, dengan kekuatanmu.
wa as'aluka min fadlikal azim, dan aku memohon dengan keagunganmu, kemuliaanmu yang sangat agung. Dalam doa ini, kemudian Nabi kata, fa innaka taqdiru wa la aqdir. Ini nampak ya, kita hamba ya. Sesungguhnya ya Allah, engkaulah yang menentukan, bukan aku yang menentukan. Maknanya Allah lah yang tentukan mana yang baik, mana yang buruk. Bukan kita yang tentukan mana yang baik, mana yang buruk. Kemudian Nabi SAW berdoa, wa ta'lamu wa la a'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Dan engkaulah yang mengetahui dan aku tidak mengetahui, dan engkaulah yang maha mengetahui perkara-perkara yang ghaib. Perkara yang ghaib ni maksudnya kita tak tahu langsung perkara tersebut. Sehingga Nabi SAW pun kata, in kunta ta'lam anna hazal amra khairun li. Ya Allah, sekiranya engkau mengetahui bahawa hal ini, perkara ini adalah baik untuk aku, fi dini, dalam urusan agamaku, wa ma'ashi, pada urusan kehidupanku, wa aqibati amri, iaitu pada masa hadapan, iaitu untuk dunia dan akhirat kita di masa hadapan. Nabi kata faqdurhu li, maka engkau takdirkanlah ia untuk aku. Tapi wa in kunta ta'lam, kalau engkau tahu bahawa perkara ini syarrun li, perkara ini adalah buruk pada aku. Pada apa? Fi dini wa ma'ashi wa akibati amri, pada urusan duniaku, pada urusan agamaku, pada urusan masa hadapan aku dan akhirat aku. Maka Nabi kata begini, fasrifu anni wasrifni anhu. Engkau jauhkanlah perkara itu daripada aku, dan perkara engkau jauhkanlah perkara itu daripada aku dan aku daripada perkara itu. Minta sedemikian kepada Allah. Lalu kita minta apa? Ya Allah, kau takdirkanlah yang terbaik dalam hidup aku, yang mana takdir itu engkau redha. Cantik. Doa itu ditutup dengan sedemikian. Kau takdirkanlah yang terbaik untuk hidup aku dan takdir itu engkau redha. Ini caranya bagaimana kita memandang nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan pada diri kita. Sebagai satu contoh, kita nak kata bukan kita ni tak bersyukur dengan apa yang kita ada sekarang. Tetapi kita nakkan sesuatu yang baik, mungkin lebih baik untuk kehidupan kita. Yang kita nak hal itu baik juga pada pandangan Allah, yang Allah redha. Tapi kalau sekiranya perkara yang kita nakkan itu adalah perkara yang memang tak baik, yang memang Allah tak redha, sebab itu kita minta pada Allah, Allah jauhkan kita daripada perkara tersebut. Dan perkara itu pun jauh daripada kita. Dan Allah takdirkan sesuatu yang lebih baik untuk kita. Jadi ini yang dia kata, dengan istikharah itu tadi, untuk meminta ketetapan yang terbaik dari Allah, dan bila keadaan itu berlaku, dia telah menetapkan dirinya sebagai orang yang tidak mengetahui kemaslahatannya sendiri, yang tidak sanggup menangani masalahnya sendirian, yang selalu menyerahkan segala urusannya kepada Allah, dan yang berharap darinya pilihan yang terbaik untuknya. Bila seseorang hamba, dia menyanggupkan diri dia untuk melakukan istikharah pada sesuatu perkara yang dia inginkan, iaitu pada nikmat lain yang dia inginkan, sedangkan dia tahu, saya dah ada banyak nikmat ni, tapi saya nak juga nikmat tersebut. Dia gunakan ruang istikharah itu tadi sebagai ruang pemilihan. Kerana apa? Dia tahu, kalau saya tak minta pada Allah, saya nak minta pada siapa lagi? Itu keadaannya. Kalau saya tak mohon pada Allah yang terbaik, saya nak mohon pada siapa? Kerana Allah itulah yang menentukan, Allah itulah yang mentakdirkan apa yang terbaik untuk diri kita. Tapi kalaulah, saya kata gini ya, kalaulah bila kita ni dah istikharah, kemudian kita memilih sesuatu itu, tapi di kemudian hari berlaku yang tak baik, itu bukan bermakna pilihan kita salah ya. Jangan kita tiba-tiba nak salahkan Allah. Inilah dulu buat istihara pun tak guna. Gitu kan. Buat istihara pun tak guna. Kahwin pun haprak juga laki ni. Menyesal aku kahwin dengan kau. Istihara akhirnya
kafarah pula. Macam gitu ayat kita ya. Kafarah pula, menyesal aku. Dia tak begitu keadaannya, kena ingat ya. Ini ujian Allah. Kita ni apa-apa pun kita Allah berikan nikmat, dia mesti ada ujian kan? Saya bagi contoh, kita kerja kat mana pun mesti ada ujian kan? Kita tak kata kita kerja kat situ tak ada apa-apa. Okey, daripada first day sampailah nak berhenti kerja pencen tak ada apa-apa masalah. Tipulah saya kata. Tipu. Kerja masjid pun banyak masalah. Rasa kerja masjid, oh rumah Allah, ya Alhamdulillah, tenang hati. Tak semestinya. Dia mesti ada masalah. Okey, mesti ada ujian. Jadi kita tak boleh kata, oh apalah istihara, tak gunalah istihara. Ini kata-kata yang tak sepatutnya kita ucapkan. Apa yang kita pilih, pasti, mesti kan kita kata ada ujian yang mengikutinya. Dan kita hadaplah ujian itu dengan hati yang tenang, takdir Allah. Semua yang ada dalam hidup kita inilah kerana takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Buruk maupun yang baik. Sebab itu keimanan kita pada takdir dikatakan ialah beriman pada takdir syarrihi khairihi wa syarrihi. Takdir Allah itu diberikan kepada dua, yang baik dan yang buruk. Kalau kita ni cuma nak beriman pada takdir yang baik saja, ada something wrong dengan keimanan kita pada takdir Allah itu. Kerana takdir Allah ni ada yang tak baik, yang kita perlu hadapi ia dengan kesabaran, dengan kesyukuran juga kan, dengan hati yang tenang dan lapang. Jadi apa pun ya, sebagai penutup pada perbincangan kita pagi ini untuk poin kita yang A di sini, apa pun dalam hidup ini, kalau dulu saya selalu kata kita kena banyak bersabar. Tetapi hari ini saya nak kata kita perlu banyak bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Syukur dan sabar adalah dua perkara yang tak boleh kita pisahkan daripada hidup kita. Kerana apa? Ini adalah ciri orang yang beriman, yang menjadi kekaguman Nabi SAW bila Nabi lihat orang yang beriman. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi kata apa? Ajaban li amril mu'min. Sangat menakjubkan pada diri orang yang beriman ini. Kerana apa? Walaisa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Dan hal itu tidak ada melainkan kepada orang yang beriman. Kalau orang yang tak beriman, dia tak ada dua perkara ini. Nabi kata apa? In asabathu sarra'u syakara. Kalau ada sesuatu yang menggembirakan pada diri dia, nikmat yang Allah berikan pada diri dia, apa orang mukmin ini buat? Dia adalah orang yang bersyukur. Syakara. Nabi kata fakana khairallah. Itu adalah baik untuk diri dia. Tapi wa in asabathu darra, kalau berlaku sesuatu kemudaratan, iaitu ujian, musibah. Tadi kita dah suka-suka, tadi kan kita syukur kan, alhamdulillah Allah berikan saya dengan nikmat ni semua. Kemudian tiba-tiba datang ujian pada nikmat yang dah kita syukuri itu tadi. Takkan kita nak kufur pula? Apa yang jadi pada orang yang beriman? Nabi kata sabar. Orang ini dia sabar. Fakana khairallah. Itu juga adalah baik untuk diri dia. Syukur dan sabar, dua ciri orang yang beriman. Bila kita nak membuktikan diri kita ni orang beriman, kita pastikan pakaian kita adalah pakaian syukur dan sabar. InsyaAllah kita akan memiliki hati yang tenang, jiwa yang lapang. Dalam setiap apa ujian dalam hidup kita ini, kita akan dapat lalui dengan sebaik-baiknya. Okay? Wallahu a'lam bishawab. Okey, saya ada permintaan di sini untuk dibacakan Al-Fatihah kepada Allahyarham Hajjah Jamilah binti Osman dan juga Nurhaini binti Hasim. Okay, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kedua-duanya ini dengan kekuatan di alam barzakh, dengan kekuatan dipermudahkan setiap urusannya, dirahmati, diberikan keampunan kepada kedua-duanya. Jadi dengan berkat Al-Fatihah, kita dengan niat yang baik ini, Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey muslimah, itu sahaja pengajian kita pada pagi ini. Terima kasih di atas perhatiannya. Saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.